Kuala Mudayan. Yang berusaha Ustazah Mazliza. Kalau tak silap tadi ada Ustazah Mazliza kan? Ya, Ustazah Mazliza, penolong pegawai pendidikan daerah Kuala Mudayan. Seterusnya, sahabat-sahabat juri daripada sekolah-sekolah dalam daerah Kuala Mudayan. Alhamdulillah, pertama sekali saya mungkin ramai yang dah kenal ni, dalam ni ramai sangat kawan-kawan. Tengok tadi ada daripada Sungai Lalang, Ustazah Siti Hajar, ada Mimi, ada Ustazah Nur Azina dan ramailah yang kenal. Dan ada juga yang nampak sini yang masih muda belia lah. Okey, yang ni yang kita nak, anak-anak muda, ustazah-ustazah muda belia ni lah bakal menggantikan kak yang dah tua nak pencen dah ni. Okey, insyaAllah. Baik, tahniah dan syabas juga diucapkan kepada unit pendidikan Islam, Ustaz Khair, Ustaz Nasir dan juga Ustazah Mazliza kerana telah berjaya menganjurkan program seumpama ini. Okey, Alhamdulillah pada minggu lepas, sebagaimana yang kita maklum, untuk acara nyanyian solo kita telah pun dengar bersama dengan Cikgu Zack kita, Cikgu Nizam. Okey, untuk acara nyanyian solo. Kemudian untuk acara syair dan juga sajak kita bersama dengan Cikgu Zahira. Jadi hari ini rasanya Kak Mila sangat bertuah lah sebab Ustaz Khair, PPD bagi peluang, bagi kepercayaan kepada Kak Mila untuk sama-sama berkongsi pada petang ini. Okey, rasanya tak kita santai lah noh. Tak apa noh Ustaz, kau bahasakan Kak Mila noh. Boleh. Lagi elok. Boleh okey, rasa lebih akrab sikit. Kalau masa macam jauh sangat. Okey, lebih santai. Kita pun petang-petang ni faham-faham sajalah. Bulan puasa. Mata pun sat lagi, orang Kedah kata oyuk sat lagi. Okey, baik. Jadi hari ni, okey, Ustaz bagi peluang dekat Kak Mila untuk share dengan sahabat-sahabat juri yang ada pada hari ini untuk acara I-Da'i Cilik. Okey, sebelum tu Kak Mila ingin perkenalkan diri. Kak Mila, Ustazah Normila binti Abu Hassan dari SK Aman Jaya. Okey, baru berhijrah ke SK Aman Jaya pada tahun 2020. Sebelum ni sekolah SK Sungai Pasir Kecil. Okey, pada tahun 2020, tahun pertama Kak Mila berhijrah ke SK Aman Jaya, pada tahun itulah bermulanya acara Da'i Cilik. Asalnya pada tahun 2020 tu pertandingan secara bersemuka. Tetapi disebabkan kita permasalahan COVID, isu COVID semua tu, jadi pertandingan diadakan secara online. Okey, I-Da'i Cilik. Okey. Jadi pada tahun 2020 kita agak blur sikit. Okey, termasuklah kami di kalangan para jurulatih sendiri tak nampak lagi macam mana. Okey, kemudian bila masuk tahun 2021 kita jadikan pemenang Johan ketika itu, di mana ketika itu kategori kita tak ada kategori lelaki dan perempuan. Setiap negeri dia akan hantar seorang saja wakil. Jadi pada tahun 2020, kalau tak silap negeri Selangor, okey, adik Muiz sudah menang. Jadi kita jadikan dia sebagai contoh pada tahun 2021. Jadi pada tahun 2021, syarat dan peraturan bertukar. Okey, banyak yang bertukar. Okey, kemudian bila tahun 2022, okey, masa tahun 2021 Kak Mila diberi peluang, diberi kepercayaan, telah dilantik sebagai hakim kebangsaan secara online. Okey, pertandingan secara online. Kak Mila duduk di rumah bersama dengan 2-3 orang hakim yang lain dari negeri yang lain. Okey, jadi dah nampak sedikit sebanyak tentang pertandingan Da'i Cilik ni. Jadi pada tahun 2022, dari berdasarkan modul yang telah dihantar oleh Ustaz Khair ke sekolah, kalau Ustazah tengok, ada beberapa peraturan yang telah berubah. Ada beberapa peraturan yang telah berubah. Okey,
Jadi kita kena alert lah benda tu nah. Sebab apa? Sebab dia akan jadi, okey sekejap Baik, Kamila akan share. Baik, boleh nampak tak? Belum keluar kak? Oh, sekejap Kak share tab ke window? Window ke? Window. Ha. Sekejap. Mungkin ambil masa kot. Sekejap Ustaz. Okey, sekejap ya Ustaz. Ya, tak apa kak, tak apa. Take time. Tadi dah standby dah. Ya. Lepas tu, biasalah. Dia Tak apa. kalau apa ngajak PDPR dulu macam ni lah. Ya, betul. Okey, sekejap Program. Tuan-tuan jangan terkejut pula nah, saya pakai t-shirt je hari ni. Sebab hari ni saya bercuti sebenarnya. Ada emergency. Baru sampai daripada Taiping. Lepas semayang terus menyadap majlis kita. Sambil-sambil Kak Mila setting. Boleh nampak dah Ustaz? Ya kak, dah naik. Tahniah kak, tahniah. Cuba ubah Okey, slide baik. tengok kak. Arrow key atas Okey. bawah. Dia function tak? Okey, boleh nampak? Cantik. Cantik kak, jelas. Bergerak. Okey, baik. Okey, alhamdulillah tahniah. Okey. Baik, kita hari ni program pemerkasaan adab dan nilai untuk acara Idang Icili. Okey, Kak Mila nak kongsi di sini tentang syarat dan peraturan Idang Icili bagi tahun 2022. Okey, sebenarnya syarat ada yang berubah dan ada yang sama, kekal sama. Okey, kita tengok dari segi penyertaan. Okey, terbuka kepada semua murid Islam tahun 1 hingga 6. Okey, kategori lelaki dan perempuan. Maksudnya kita akan hantar macam tahun lepas peserta lelaki dan perempuan. Okey, kenapa Kak Mina nak sebut sikitlah, nak sentuh sikit tentang pemilihan kepada ustaz-ustazah, sahabat-sahabat yang ada dalam ni. Okey, nak pilih murid, Kak Mina nak bagi satu tips lah. Okey, nak pilih murid, tak salah kalau ustaz-ustazah yakin murid tahap 1, murid tahap 1 boleh sampaikan dengan baik. Okey, tak salah kalau kita nak pilih murid tahap 1. Contohnya macam tahun lepas, Negeri Kedah, peserta lelaki, adik Saqif, merupakan pelajar tahun 3. Tahun lepas, tahun 3 dan tahun ni dia masih ada lagi tahun 4. Dan dia tahun ni akan menjadi Johan Menunggu. Okey, jadi tak salah kalau ustaz-ustazah yakin murid tahap 1 boleh sampaikan dengan terbaik. Okey, kemudian satu lagi tips, tak ada dalam syarat tetapi bila berdasarkan pengalaman, pengalaman ni daripada masa Kak Mila jadi hakim bercerita peringkat kebangsaan dahulu lagi, sehinggalah Hakim dan Icili peringkat kebangsaan tahun lepas, walaupun tak dinyatakan dalam syarat, murid lelaki tak boleh bersuara garau, kemudian tak boleh ambil murid yang saiz macam ni, tak dinyatakan. Tetapi bila masa pertandingan, bila nak tengok keputusan dari segi pemarkahan apa semua, hakim akan sentuh semua tu. Okey, jadi nasihat Kak Mila, lebih baik dalam pemilihan peserta murid sekolah kita, Kak Mila nak sahabat-sahabat semua, ustaz-ustazah pilih murid. Kalau lelaki tahun 6, pastikan bukan baligh lagi. Kita tahulah kalau baligh tu suara dah pecah. Okey, jadi pilih yang suara memang suara kanak-kanak lagi. Dan kepada peserta, tak kira lelaki ataupun perempuan, pilih yang sedap mata memandang dan sedap telinga mendengar. Full stop. Okey, ustaz-ustazah boleh fikir sendiri. Okey, Kak Mila tak maulah cakap macam mana. Selebihnya tu ustazah boleh fikir.
Okey, sebab yang tu diambil kira rupanya. Okey, diambil kira. Bila keputusan contohnya ada persamaan ke apa ke, okey dia akan tengok juga okey peserta ni nampak lebih menyela contohnya dari segi itu ini. Okey, nah itu untuk penyertaan. Okey, setakat ni ada apa-apa kan nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya apa-apa? Kita boleh interrupt terus nah, tak payahlah tunggu last kali. Okey. Okey, kalau tak ada Kak Mila akan teruskan. Okey, seterusnya kita tengok tema. Bila kita nak buat teks untuk Dai Cilik, tema sama lagi, masih sama seperti tahun 2020 dan 2021. Okey, pastikan Ustaz-Ustazah buat teks, tema rukun iman, fokus dia iman, bidang akidah. Berdasarkan DSKP pendidikan Islam kita. Okey, contoh, katalah, okey tahun 4. Rukun iman, beriman kepada Rasul. Okey. Kemudian Ustaz-Ustazah boleh letakkan tajuk yang bebas. Tajuk untuk teks tu tak semestinya tajuk beriman kepada Rasul. Tajuk contohnya kita boleh letakkan dia kekasih Allah. Contohlah. Okey. Okey, itu tajuk yang bebas. Okey, yang ni rasa Kak Mila tak ada masalah. Ustaz-Ustazah dah faham. Okey, kemudian pakaian. Okey, pakaian juga menjadi satu isu. Okey, tahun 2020 dengan 2022 sama. Menutup aurat dengan sempurna dan sopan serta mematuhi syariat. Tahun lepas, dia letak ada perbezaan. Di mana kena pakai baju Melayu, baju kurung. Okey. Tahun ni kalau kita tengok, menutup aurat dengan sempurna dan sopan serta mematuhi syariat. Jadi, Ustaz-Ustazah boleh bagi anak murid Ustaz-Ustazah pakai jubah. Boleh pakai jubah, boleh pakai serban ke. Okey? Boleh. Perempuan pun sama. Tetapi, okey, pada pandangan kami lah, setelah kami berbincang baru-baru ni ada perjumpaan, okey, tetapi lebih baiklah kalau pakai baju kurung ataupun baju Melayu. Biar orang kata apa? Yang lengkap. Baju kurung macam biasa, macam tahun lepas. Tapi tak salah kalau nak pakai. Okey, kalau nak pakai juga, ya. Ya, ada soalan? Dia tertekan mic rasanya Kak. Okey, baik. Okey, kalau nak pakai jubah juga tak ada masalah. Okey, kalau perempuan pakai tapi jangan pakai jubah yang terlalu berfashion. Okey, jangan pakai yang terlalu berfashion, rendah, ropon sana sini. Pakai tudung pusing, labuci punya banyak, gantung sana sini. Okey, yang tu mungkin akan mengganggu sikit kita punya pemartahan. Okey, baik kita teruskan dengan rakaman video tazkirah. Yang ni lah yang cukup penting sebab kita pertandingan secara online. Kita memang hantar video. Okey, kita hantar video. Bukannya kita secara bersemuka. Okey, jadi pertama sekali durasi rakaman tidak melebihi 5 minit. Okey, ingat 5 minit sahaja. Kalau dulu kita kata 15 minit, 15 saat yang ke belakang tu masih diambil kira. Tetapi untuk tahun 2022, bermula dari permulaan cakap, sama ada dia bagi salam ke apa ke, masa dah bermula. 5 minit. Okey, katalah Ustazah rakam 5 minit 10 saat. Okey, 5 minit lebih. Jadi tolong carilah tang mana yang boleh buang bagi cukup 5 minit. Kalau lebih pun lebih 2 saat sahaja. Okey, 2 ataupun 3 saat. Kalau kurang 4.58 saat ataupun 4.59 ataupun paling sangat kurang 4.57. Yang inilah yang menjadi satu permasalahan di mana tahun lepas daerah kita ramai peserta-peserta yang telah menghantar video
sampai 6 minit, 7 minit. Kalau tak cukup 5 minit, 3 minit. Jadi tak menepati masa. Jadi Kak Mila harap sangat-sangat tahun ni tolonglah alert benda ni. Okay, satu lagi rakaman secara melintang, landscape. Maksudnya semua acara memang pertandingan secara rakaman secara melintang. Okay, kena bagi nampak keseluruhan anggota tubuh badan peserta. Full, tak boleh sekerat. Macam terlepas ada yang separuh, nampak sampai kat pinggang sahaja. Dan kemudian ada juga tahun lepas daerah kita yang hantar secara potret menegak. Okey, tapi alhamdulillah lah peringkat negeri tak. Daerah kita hantar melintang. Tetapi ada juga daerah lain yang masih hantar peringkat negeri pun secara potret dan automatic disqualified. Kalau peringkat negeri memang kita batalkan. Okey, kemudian yang ketiga audio dan video yang berkualiti tinggi. Nah, ini rasanya tak ada masalah. Penggunaan mikrofon. Okey, Ustazah bila rakam bagi anak murid pakai guna mikrofon. Dengar lebih jelas. Okey, suara rakaman asli. Okey, suntingan, edit audio dan video tidak dibenarkan. Okey, kita boleh kenal pasti. Okey, kalau edit tu kita boleh tahu, boleh kesan. Okey, nanti akan ada berkemungkinan kalau peringkat daerah mungkin tak. Peringkat negeri, kalau ada edit macam tu, memang mereka akan review. Memang akan dipotong markah ataupun silap-silap hari bulan, disqualified, dibatalkan. Kemudian satu lagi, yang ni pun ada pada peringkat daerah hari tu, green screen. Green screen tidak dibenarkan. Nah, tolonglah Ustazah nanti bila pertandingan hantar peserta, kita daerah kita paling ramai. Sebenarnya memang ada murid yang layak tetapi disebabkan rakaman yang dihantar tidak memenuhi syarat dengan pakaian yang tak memenuhi syarat. Jadi kita tak bolehlah nak ketengahkan. Okay, kita terpaksa bincang balik. Tu pun kira hakim-hakim, sebab Kak Mila tak jadi hakim hari tu, tak jadi juri. Juri-juri kita tu memang baik hati sangat. Okay, jadi haraplah tahun ni jangan ada lagi. Okay, latar belakang background yang sesuai. Okay, Ustazah nak pi rakam tang mana pun tak apa. Pilah nak pi cari dalam kebun kelapa sawit ke, tepi laut ke, dalam laut tak boleh lah kan. Okey, pi dekat tepi sungai ke, jambatan ke, mana-mana lah. Okey, janji yang sesuai. Okey, kemudian rakaman tidak boleh mengandungi pengenalan diri, sekolah, daerah atau negeri. Yang ni pun satu masalah juga daerah kita dulu dalam pertandingan peringkat daerah. Kalau tengok balik, masih ramai lagi, masih banyak lagi sekolah yang ustaz-ustazah masih letakkan contohnya bagi salam, Assalamualaikum, saya Nur Mila daripada SK Aman Jaya, perkenalkan diri. Okey, tolonglah yang ni tak boleh. Okey, tak boleh. Tolong bila buat teks, ada yang ni kalau ustaz-ustazah dah buat teks, kalau ada benda ni, potong siap-siap. Okey, kemudian penghantaran video menggunakan platform YouTube, penggunaan prop tidak boleh mendominasi persembahan. Nak guna prop boleh, okey, tak ada masalah. Tapi tak boleh menguasai persembahan. Okey, tak boleh nak menguasai persembahan. Okey, kita teruskan dengan aspek penjurian. Okey, yang ni adalah satu perubahan yang amat ketara. Yang amat-amat ketara. Di mana, okey, di mana pada 2 tahun yang lepas, jumlah markah adalah sebanyak 200 markah. Tetapi pada tahun ni KPM pun tahu, pening kepala para juri nak letak markah 200 itu memang mengelirukan. Okey, memang amat-amat mengelirukan pada peringkat zon, peringkat daerah, peringkat negeri. Jadi tahun ini telah dikurangkan. Kalau Ustazah perasan, ada satu bahagian yang telah tiada dalam aspek penjurian, iaitu persembahan. Okey. Jadi persembahan telah dibuang. Yang ada 3. Bahagian penyampaian 60 markah, isi 20 markah, bahasa 20 markah. Jadi totalnya jumlah markah adalah 100. Jadi lebih senang kalau nanti sahabat juri peringkat daerah tak payah nak pening kepala dah sampai 100 lebih kan. Jadi senang, 100 markah sahaja. Okey, baik, kita akan tengok satu demi satu aspek penjurian. Kita tengok dulu bahagian
penyampaian. Okey, akhir sekali nanti Kak Mila akan share contoh borang penjurian yang kita akan guna pada peringkat zon, daerah, negeri dan juga kebangsaan. Okey, bahagian penyampaian. Markah dia 60. Dia ada 3 kategori. Ada 3 bahagian yang kita kena tengok. Okey, yang pertama, pergerakan tubuh badan dan mimik muka. Okey, dalam kurungan tu dia bagi gaya tangan dan juga mimik muka. 20 markah. Okey, bahagian penyampaian, pergerakan tubuh badan. Okey, dia bergerak. Kalau dia berdiri, okey, mungkin pergerakan kaki dia, okey, badan dia, okey, tangan dia. Dan kalau duduk, okey, tahun ni, okey, kita bebas sebab konsep dia santai. Okey, sebab di sini tengok keutamaan diberi kepada persembahan yang santai, kreatif, menarik perhatian dan menyentuh hati pendengar. Okey, jadi sama ada dia nak duduk ke dia nak berdiri terpulang. Tetapi yang penting penyampaian dia boleh memberi ataupun boleh terkesan di hati pendengar. Okey, jadi 20 markah ni, okey, 20 markah ni melibatkan pergerakan tubuh badan dia, mimik muka dia. Okey, gaya tangan dia. Okey, mimik muka dia, gaya tangan taklah sampai orang kata apa sampai over lah. Jangan over sangat. Okey, apa pun jangan terlalu over. Okey. Seterusnya report dengan penonton. Report dengan penonton. Okey, perlu ada dalam teks. Okey, apa dia report ni? Sapaan. Sapa penonton. Contoh dalam teks mesti ada mula-mula salam. Okey, kalau kita nak mula dengan setiap teks tu mungkin persembahan penyampaian tu boleh mula dengan nyanyian ke, nak mula dengan lakonan ke, nak mula dengan salam pun tak ada masalah. Okey? Tapi contoh report ni dia tanya apa khabar? Kawan-kawan sihat ke? Okey, itu contoh. Ataupun mari sini saya dengar dulu saya nak cerita. Okey, contoh. Okey, itu antara sapaan. Okey, kita menyapa penonton. Okey, kita menyapa penonton. Lepas tu kita nak tarik perhatian penonton. Nak bagi penonton tu dengar. Nak bagi penonton bagi tumpuan dekat kita. Lepas tu hubungan mata, eye contact dengan penonton. Penonton tak ada di depan. Okey, murid kita sampaikan yang ada di depan, penonton dia ialah kamera. Maksudnya, murid kita kena tengok kamera. Kena tengok kamera. Penonton tu adalah kamera. Jadi dia bila dia nak tanya, sihat ke? Tengok kamera. Dah makan? Okey, tengok kamera. Itu yang dipanggil report. Okey, untuk buat teks, report ni, okey, sapaan ni kalau boleh sebanyak yang boleh lagi bagus. Okey, berdasarkan pengalaman Kak Mila tahun lepas, okey, sebelum ni kita tengok dalam kertas konsep yang pertama, dia nyatakan report tu cukuplah 2 sahaja. Tetapi, okey, Ustazah, latih anak murid kita bersahaja sampaikan tazkirah tu. Maksudnya dia bukan terlalu formal. Relax saja, santai. Yang tu yang KPM nak sebenarnya. Okey? Yang tu yang KPM nak sebenarnya. Okey. Lepas tu kreativiti penyampaian. Okey, kreativiti penyampaian dia ada ceria, dia ada sedih, dia ada kecindan, jenaka, lawak. Okey, ceria. Waktu dia sampaikan tu mungkin ada unsur gembira di situ. Jadi wajah dia kena tunjukkanlah yang dikatakan ceria tu. Kalau kata sedih, tunjukkan sedih. Okey, kalau kata lawak, jenaka, kecindan, ada unsur kecindan, kena paparkan, tunjukkan. Okey, dan bahagian penyampaian ni, kalau untuk hakim nanti, peringkat daerah nanti, Kak Mila akan jelaskan lagi. Okey, apa yang dikira di situ. Okey, apa yang dinilai, apa yang juri patut tahu yang perlu ada dalam penyampaian. Okey, dia perlu ada dalam teks. Contohnya variasi teknik taranum, dia baca Quran taranum, ada syair, ada nasyid, okey, dan sebagainya. Okey, kemudian dalam bahagian penyampaian juga, okey, juri bahagian penyampaian juga, okey, dia akan tengoklah rakaman, durasi rakaman, semua tu nanti kita akan
lebihkan lagi lah perjumpaan kalau insyaAllah kalau untuk para juri peringkat daerah nanti. Okey, jadi ini untuk Ustaz-Ustazah bolehlah nak pilih murid nanti, nak latih murid berdasarkan apa yang Kak Mila tadi. Fokus kepada persembahan yang santai. Okey, teks kita pastikan kreatif. Orang dengar macam nak dengar lagi. Kemudian murid kita pula sedap mata memandang. Sedap telinga mendengar, lagi orang nak tengok. Okey, itu bahagian penyampaian. Okey, seterusnya kita tengok bahagian isi. Okey, bahagian isi. Dia ada 4 bahagian, 20 markah. Satu bahagian 5 markah. Okey, 4 bahagian. Okey, jadi 20 markah. Yang pertama, dalil naqli. Ayat Al-Quran ataupun hadis. Dalam ayat tu, tajuk kita apa tadi? Okey, ayat tu pastikan mengandungi mesej utama kita. Okey, sesuai dengan tajuk kita. Okey. Kemudian kupasan dalil. Okey, ayat Al-Quran satu lagi. Ayat Al-Quran, okey. Memang dalam syarat kertas konsep yang pertama, dia kata cukup satu ayat Al-Quran yang lengkap. Okey, ada ayat, ada maksud, ada sumber. Surah apa? Okey, yang tu dikira lengkap. Okey, lengkap. Satu saja ayat Al-Quran. Okey, tetapi benda ni, bila Kak Mila berada dalam peringkat kebangsaan, rupanya dia ambil kira juga. Dia tengok juga, oh murid ni ada ayat Quran dan ada lagi maksud ayat tadi. Okey, dia ada lagi ayat yang lain. Mungkin masa cukup. Okey, masa cukup. Dia boleh buat dua, dia boleh letak dua ayat. Okey, jadi kalau Ustaz-Ustazah rasa nak letak dua ayat pun boleh. Tapi pastikan masa cukup, mencukupi. Jangan lebih. Kalau tak cukup, cukuplah dengan satu ayat. Okey, tapi lengkap. Ada maksud, ada sumber. Kemudian kupasan dalil. Kupasan dalil ni menyokong dalil yang kita bagi tadi. Okey, dalil tadi kita cerita tentang apa? Okey, tentang takwa, tentang tawakal contohnya. Jadi ayat, okey, macam mana ayat yang kita nak buat kata tentang kupasan dalil tu? Okey, mungkin kita buat ayat ini menjelaskan kepada kita, okey, itu kupasan dalil. Ataupun ayat ini menunjukkan kepada kita berdasarkan ayat ini, okey, itu adalah contoh kupasan dalil. Tahun lepas, kalau kita tengok teks, ramai juga yang tidak ada kupasan dalil. Jadi dah kurang dah markah situ. Nah, okey, baik. Seterusnya, dalam teks, pastikan ada analogi, perbandingan ataupun tak ada yang tu kisah teladan yang menyokong tajuk, okey, ataupun sirah, isu, okey, isu semasa, fakta, okey, yang tu perlu ada. Okey, wajib ada. Kena ada dalam teks. Okey, seterusnya mesej utama ataupun tajuk. Kita cerita tentang rukun iman, kita tentang apa bidang akidah, tiba-tiba kita duk cerita yang hak seterusnya tu tentang ketaatan, tentang ibadat. Jadi kefahaman tajuk tak jelas di situ. Payahlah nak dapat 5 markah tu. Okey, untuk isi. Okey, seterusnya. Ada soalan ke? Tak ada soalan kot, Noh? Hebat-hebat dah, tak apa. Ataupun sat lagi last kali boleh tanya Kak Mila. Sat lagi ada apa? Okey, tak apa, kita tunggu last lagi. Okey, kita teruskan dengan bahasa. Okey, bahasa. Orang tengok bahasa 20 markah, sikit. Tapi bahasa juga mempengaruhi pemarkahan kita. Okey, peringkat kebangsaan terlepas disebabkan bahasalah. Okey, disebabkan bahasalah ada perbezaan di antara tempat pertama dan tempat kedua. Okey. Bahasa mestilah menggunakan bahasa yang jelas, mudah difahami oleh pendengar. Okey, bahasa yang jelas, yang mudah difahami. Okey. Bila sebelum ni kami di kalangan jurulatih pun tak berapa nak berani nak menyatakan penggunaan bahasa contoh macam Facebook,
apa lagi, TikTok, uh, adalah perkataan-perkataan yang bahasa-bahasa sekarang. Tetapi pada peringkat kebangsaan tahun lepas, Kak Mila nampak amat ketara sekali. Ramai peserta dari setiap negeri. Okay, ada peserta daripada setiap negeri tu, boleh kata majoriti peserta dari setiap negeri ada menggunakan perkataan-perkataan tersebut. Okey, jadi bila dalam muzakarah, Kak Mila tanya sendiri, Ustaz Khairul kalau tak silap, Kak Mila tanya sendiri, dia ketua masa tu, boleh tak menggunakan bahasa-bahasa macam tu? Okey, dia Ustaz nyatakan, dia kata nak guna boleh, tapi jangan berulang kali. Kalau kata sekali dah guna, cukup. Okey, contohlah kata kita dah guna dah perkataan Facebook. Sebab lazim kita guna Facebook. Kita tak sebut muka buku. Okey, jadi kita sebut Facebook. Sekali. Jangan sat lagi mai dekat perenggang kedua ada lagi Facebook. Mai perenggang tiga ada lagi Facebook. Okey. Jadi maksudnya boleh guna. Okey, maksudnya boleh guna tapi cukuplah sekali sahaja. Okey, tapi kalau pada pandangan Kak Mila lah, kalau boleh elak, elakkan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang hakim ni dia tak tahu nak potong tang mana. Dia tak tahu nak cari kesalahan tang mana. Kat tu dia tengok, oh, potong. Okey, jadi kalau rasa ustaz-ustazah rasa tak boleh nak elak, nak bubuhlah. Okey, kalau sampai ke peringkat andai kata rezeki anak murid ustaz-ustazah mewakili negeri Kedah, teks yang baru kita akan buat, kita akan cuba perbaikilah. Okey, baik, bahasa yang jelas, okey, logat daerah. Negeri, contoh, mai. Hang nak pi mana? Okey, kalau sikit-sikit tak apa. Okey, contohlah. Okey, dalam teks tu, mai sini dulu. Okey, mai sini dulu. Cukuplah. Satu tu je. Jangan lagi ada lagi berulang kali. Okey, mai sini dulu saya nak cerita. Mai sini dulu saya nak kabarkan. Okey, contoh. Mai sini dulu saya nak habaq. Okey, jangan terlalu banyak. Okey, kalau boleh elakkan. Okey, seterusnya bacaan dalil naqli yang tepat. Tajwid bagi ayat Al-Quran dan fasih sebutan bagi hadis. Yang ni juri bahagian bahasa lah. Okey, ayat Al-Quran boleh dibaca secara taranum. Okey, kalau anak murid kita memang ada kelebihan, jadi gunakanlah. Kalau rasa tak boleh, tak apa, tak ada masalah. Yang ni semua dia akan mempengaruhi hakim. Hakim tengok, oi, tadi dia ni memang best. Ayat Quran dia pun baca sedap. Taranum dia memang sedap. Orang akan ambil kira sebenarnya. Okey, tapi kalau tak boleh, tak apa. Jangan pula paksa anak murid tu sampai sengau-sengau. Okey. Baik, yang ketiga kelancaran kata. Yang ni dulu, bahagian ni, kalau tak silap Kak Mila, ada dekat bahagian penyampaian. Tetapi tahun ini dia masukkan bahagian bahasa. Okey, kelancaran kata. Murid tak tersekat, dia tak ulang ayat ataupun dia tak ulang ayat yang sama, dia tak gagap, okey. Sebut saya harap, okey. Berulang kali tu, okey, kelancaran kata. Kemudian intonasi yang sesuai dengan emosi yang dibawa. Kalau tazkirah yang disampaikan tu lebih kepada meruntun jiwa, sedih, gunakan intonasi yang sesuai yang sedih. Kalau cerita tentang suasana hari raya, seronok, hari raya takkan nak sedih kan? Seronok. Jadi gunakan intonasi yang seronok, yang gembira. Sebab tu dia ada tadi pemakahan bahagian sedih, ceria, semua kecindan semua tu kan. Penyampaian pun dia akan gunakan teks yang kita buat tu. Ikut intonasi tu, dia akan sampaikan persembahan dia pun akan lahir daripada teks yang kita buat tu. Okey, itu bahagian bahasa. Okey, sekarang Kak Mila nak kita sama-sama tengok. Okey, nak habis dah ni. Okey, jangan tidur nak. Okey, kita tengok contoh borang penjurian pertandingan idai cilik secara dalam talian. Okey, ni contoh. Okey, ini contoh.
Contoh di mana tahun ni kita akan gunakan borang ni. Simple sangat. Senang aja. Okey? Senang je. Ustaz-ustazah tak gaduh nak susah dah. Tengok sini. Okey, 3 bahagian ni 60 markah. Kita bahagikan 20, 20, 20. Markah diperoleh. Okey, berapa? Kemudian ustaz-ustazah sediakanlah catatan. Okey, kelebihan dan kekurangan murid tersebut. Catatkan apa lebih murid tersebut dan apa kurang murid tersebut. Okey, baik. Jadi Kak Mila rasa sampai sini saja. Tapi sebelum tu, okey, Kak Mila nak sama-samalah kongsi sikit berdasarkan pengalaman kita pada tahun lepas. Okey, pengalaman kita tahun lepas. Okey, kita hantar peserta yang mewakili negeri Kedah. Okey, ada beberapa perkara yang disentuh oleh para juri. Okey, di mana peserta kita masih menyampaikan dalam bentuk bercerita. Okey, dalam bentuk bercerita. Okey, sebenarnya Ustaz-Ustazah, format konsep bercerita dah tak ada dah. Memang kalau Kak Mila tengok peserta kita, daerah kita terlepas, memang ramai sangat yang sampaikan secara bercerita. Malah kita hantar peserta ke peringkat negeri masa tu, okey, dikomen oleh hakim-hakim juri-juri peringkat negeri yang mengatakan daerah kita sayang. Memang sayang. Peserta kita ada bakat tetapi bercerita. Okey, jadi ketika itu Kak Mila juga berada dalam barisan juri peringkat negeri. Okey, bila ditanya kenapa KMY tak tahu ke? Okey, jadi Kak Mila rasa agak terkilan. Sebab hari tu, okey, kita keputusan agak kalut sikit no Ustaz no? Ya, betul tak? Sebab kita ada Kalut perubahan. sikit. Ya, Selepas agak bulan kalut. 7 tu kita ada perubahan. Sebab apa, kita tak sempat. Kita tak sempat nak, Kak Mila pun tak sempat nak tengok balik yang dipilih tu. Ya, Okey, latihan dipilih pusat oleh, kita tak sempat. ya, okey, tak sempat nak tengok. Lepas tu pemenang pun Kak Mila tak sempat nak tahu, nak tengok balik, nak ubah balik, nak perbetulkan yang mana yang tak menepati tu. Okey, jadi bila terus ke peringkat negeri, agak kecewa lah sebab sayang sangat. Okey, sayang sangat. Murid kita ada yang berbakat. Okey, jadi tahun ni bila ada ustaz bagi kesempatan macam ni, okey, ustaz bagi kesempatan sama-sama. Okey, jadi Kak Mila rasa, okey, kalau ustazah selepas ni ada sebarang permasalahan, okey, ataupun sebarang masalah yang nak tanya apa-apa, okey, boleh terus pada Kak Mila. Dan Kak Mila nak share, okey, nak share di sini macam mana, okey sekejap nak share macam mana kita nak, okey, sekejap okey, kita nak tengok macam mana kita nak buat teks. Okey, macam mana kita nak buat teks. Ini contoh teks tahun lepas. Sekejap Okey, ini contoh teks kebangsaan tahun lepas. Okey, boleh nampak tak? Tengah loading kot Kak. Okey. Ataupun belum share. Sekejap Okey, sekejap Ustaz Ya, tak apa Kak. Ambil masa.
Okey. Okey, boleh nampak? Okey Kak, dah keluar. Okey, baik. Okey, ini adalah contoh teks Dai Cilik Lelaki Peringkat Kebangsaan yang telah kami sama-sama buat untuk peserta lelaki tahun lepas. Okey, boleh tengok nak? Macam mana permulaan? Okey, mukadimah dia. Okey, ada isu semasa di situ. Dia dah masuk daripada awal lagi dah masuk isu semasa. Okey, lepas tu salam. Okey, salam. Salam, hamdalah. Okey. Okey, kemudian sapaan. Dia ada sapa. Saya nak tanya satu soalan. Boleh? Okey, itu sapaan. Okey, lepas tu isi, huraian isi dia buat dalam bentuk syair. Okey, huraian isi. Ini contoh teks. Okey, kemudian dalil, ayat Al-Quran, terjemahan dan juga sumber. Ini dapat full mark. Markah yang penuh. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah masuk dalam isi. Okey, hadirnya Rasul, dia masih huraian isi. Kemudian bayangkan kawan-kawan, jika Rasulullah tidak datang, mungkin kita sembah berhala. Mungkin juga, intonasi di situ. Intonasi sesal, astaghfirullah. Okey. Baik, kemudian ada sumber dalil. Tengok tadi dah ada ayat dah. Kemudian dia masukkan maksud sahaja. Satu lagi. Okey, maksud dan kupasan dalil. Okey, tak semestinya kupasan dalil tu berdasarkan ayat tadi. Tak. Kita boleh buat dalam bentuk olahan macam ni. Nabi Muhammad berjuang menggerakkan dakwah, membangunkan akidah ummah sehinggalah tertegaknya kalimah la ilaha illallah. Masa tu, kalau kita boleh intonasi tu anak murid kita buat macam tu, meremang mulut rumah tu. Memang setiap kali murid ni buat, setiap kalilah meremang mulut rumah kami. Memang hebat. Okey, kemudian lihatlah kawan-kawan. Ini pun ada sapaan ni sini. Ni lihat dia ajak kawan-kawan tengok. Okey, ada sirah. Okey, dia masukkan sirah. Dan kemudian penutup, dah ada cerita terakhir sekali. Dia conclusion dia ajak. Cintailah, kasihilah. Okey. Dan ada lagi sapaan di situ. Jom, dia ajak. Jom bersama-sama kita mengingati Rasulullah. Okey, selawat. Dan habis, last kali, salam. Okey. Itu adalah antara contoh teks, peringkat kebangsaan yang terlepas. Kalau Ustazah boleh tengok, nak jadikan contoh, jangan tengok Johan terlepas. Tengoklah naik Johan, iaitu negeri Kedah. Sebenarnya negeri Kedah bukan naik Johan. Memang layak jadi Johan. Adik Saqif darjah 3 tu. Dia memang layak jadi Johan. Kalau kita tengok sekarang pun, Johan dari negeri Sabah dengan Kedah memang banyak beza. Tapi itulah, macam Kak Mila jadi hakim pun, keputusan bukan terletak di tangan Kak Mila. Kami yang jadi juri ketika itu, bila bincang, letakkan markah, apa semua, diminta bagi pandangan, peserta mana yang layak, setiap juri itu nyatakan peserta, nama peserta 1, 2, 3. Tapi alangkah sedihnya tiba-tiba yang hak kita tak letak, tiba-tiba menjadi Johan. Jadi Ustazah kalau nak tengok contoh, tengoklah yang negeri Kedah adik Saqif dan juga Auni Wajihah. Memang yang tepat. Ataupun sama juga member dai sekolah menengah. Member dai sekolah menengah sama macam dai cilik. Syarat dia pun sama. Dia punya bahagian persembahan, bahagian penyampaian pun sama pemarkahan dia. Dari sudut pemarkahan adalah sama Kak no? Ya, pemarkahan dia pun sama. Mana rakan-rakan sekolah menengah kena ambil perhatian rakan-rakan sekolah menengah. Ya, betul. Cuma sekolah menengah ni kita kata lebih nampak kematangan penyampaian depa lah.
Kalau kita murid-murid sekolah rendah ni dia tak pandai lagi nak orang kata apa nak olah ayat, nak dia bergantung kepada teks yang ustazah buat. Tapi kalau sekolah menengah ni kalau kita tengok, boleh tengok contoh Johan tahun lepas dari negeri Perak yang peserta perempuan tu. Yang tu memang contoh yang paling tepat. Okey, yang tepat sekali. Dari segi penggunaan bahasa, dari segi unsur kecindan dia, dari segi sedih dia, penyampaian sedih. Lepas tu dia bersahaja. Yang tu lah konsep yang sebenarnya KPM nak. Jadi tahun ni besar harapan sangat. Ustaz Khair pun dia Ustaz Khair dah buat program ni. Kita harap sangat-sangat tahun 2018 kot. 2018 daerah Kuala Mudayan, bahagian bercerita dan juga Dai Cilik telah mewakili peringkat kebangsaan. Dan kita harap juga tahun ni peserta dari daerah kita, kalau boleh dua-dua lah. Walaupun Johan menunggu ada, adik Saqif tu, dia memang automatik ke peringkat negeri terus kalau tak silap. Betul Ustaz kan? Ustaz Syarul Habang itu kan? Ya, betul Kak. Dia ada kota khas lah, kota khas. Ya, betul, dia ada kota khas, jadi dia terus ke peringkat negeri. Jadi Kota Star akan hantar 2 peserta. Kita sekarang ni saing hebat pada Kak lah dengan Kota Star. Kota Star pun dah sekarang ni banyak daerah. Baru-baru ni pun Kak terlibat dengan satu program daerah Kota Star. Bersama dengan JU. Kami diminta sampaikan. Kubang Pasu pun selalu buat kulim. Pernah Kak bersama dengan para JU. Jadi kita hari ni walaupun tak bersama dengan yang lain, tapi Kak harap apa yang Kak sampaikan pada petang ni, Ustaz-Ustazah ambil lah. Walau tak banyak pun ambil lah sikit. Untuk daerah Kuala Mudayan. Dan insyaAllah kita pakat-pakat doa lah. Harap-harap tahun ni kalau kata Johan menunggu ada, perempuan tak ada. Perempuan adik Auni dah memang keluar. Dah keluar sekolah menengah. Jadi tak ada Johan menunggu. Jadi inilah masanya kita daerah Kuala Mudayan. Sebab Kuala Mudayan sekolah banyak. Peserta ramai. InsyaAllah. Mana tahu berkat usaha Ustaz Khair ni yang bersungguh-sungguh. InsyaAllah. Jadi mungkin kita boleh terus ke sesi soal jawab kot Ustaz. Kok ada soalan ke apakah? Baik Kak. Saya bacakan soalan. Assalamualaikum, maaf bertanya. Teks perlu ada berapa isi? Silakan Kak. Baik, terima kasih. Teks paling kurang 1 isi sahaja. Satu isi sahaja. Kalau kita cerita tentang Rasul, beriman pada Rasul, kita cerita dulu siapa Rasul. Lepas tu barulah kita hurai. Masuklah dengan isu, masuklah dengan sirah. Isi 1 sahaja. Tetapi kalau dah ada 2 isi pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Janji jangan ambil masa sampai date. Itu saja. Ada soalan lain lagi? Jelas ke? Jelas Kak, jelas. Moga yang bertanya siapa ni? Kak Nur Hadibah. Moga Kak masih lagi di talian kita. Seterusnya. Boleh dapat soft copy tu tak? Contoh teks tadi yang Kak paparkan tu. Baik. Untuk teks, kita dalam perbincangan Ustaz Nur hari tu, perjumpaan hari tu, kita dah bincang, kita akan sediakan teks sebenarnya untuk semua daerah. Untuk semua daerah, dan kita sekarang ni tengah tunggu Ustaz Syarul untuk panggil buat perjumpaan. Jadi, tapi kau tak beranilah nak bagi harapan sepenuhnya. Tak boleh nak kata 100%. Tapi itulah yang kita bincang. Kami akan sediakan teks, kami akan buat teks, tapi taklah sepenuh. Nak buat 3 bidang tu, nak buat 1 bidang pun pecah kepala juga nak mengarang. Jadi kami akan buat 3 bidang, 1 contoh, tetapi bila ayat Al-Quran, isu kasirah, Ustaz-Ustazah masukkan sendiri. Kami akan bagi dalam bentuk format lah. Mana yang nak dibagikan tu contoh lah Kak Noh. Mana sekolah boleh create sendiri lah. Ya, contoh.
Nanti apa-apa sebab kita sekarang ni tengah menunggu Ustaz Syarul. Sebab Ustaz Syarul dalam perbincangan itu, Ustaz Syarul Niza kata dia akan panggil dalam masa terdekat. Sebab semua daerah memang minta. Tapi seandainya tak ada, okey, Kak Mila akan bagi contoh teks. Okey, cuma satu Kak Mila nak minta pada Ustaz-Ustazah, jangan macam terlepas, ada yang hantar teks yang dia ambil sebiji-sebiji daripada teks yang dia beli. Contohnya dia beli daripada JU Selangor. Aida, main dengan adik Ustaz saya, Aida. Azman. Okey, Aida. ada. Jadi sebenarnya bila Main adik sama. kalau nak beli tu tak salah. Okey, nak beli tak salah. Tapi janganlah ambil sebiji-sebiji. Sebab mungkin peringkat daerah juri tak kenal, tak tahu. Juri daerah mungkin tak orang kata apa, tak perasan. Tapi bila mai peringkat negeri, juri-juri negeri ni dia hadam dah benda tu. Terutama sekali juri daerah Pendang, dia memang bahagian tu. Juri daerah Pendang tu hang mai pilah kalau teks tu plagiat, kalau teks tu hang ambil daripada beli daripada apa mana-mana, memang dia akan dapat. Dia dekat dia ada berkarung dia punya yang beli tu, dia boleh kesat. Jadi kalau dah habis sangat tak tahu, ambil yang tu tapi ubahlah. Jangan sampai orang berkesan. Kalau boleh kesan, yang tu hak beli. Okey, itu tentang teks. Okey, tapi tak apalah Ustaz, no. Nanti satu hari kita akan datang kot, boleh buat kot Ustaz satu program untuk buat teks saja. Boleh Ustaz? InsyaAllah jika keperluan itu ada, kita boleh susun. Tapi sebelum ni lah Kak, sebelum tu seperti mana yang ditanya oleh sahabat kita tadi, bila dia hantar ke peringkat daerah. Okey, bagi acara ilus, Aida ambil adik Sat. Aida, ambil adik Sat. Okey, bagi Aida, ambil adik Sat. Okey, bagi acara ilus, due kita adalah pada 10. Maaf. 9. Sat. Okey, due di peringkat daerah pada 12 hari bulan 5 untuk hantar penyertaan. Sebab kita kena hantar ke peringkat negeri pada 9 hari bulan 6. Okey. Maksudnya sebelum 12 hari bulan 5 peringkat daerah lah Ustaz. Kira saya akan kutip. Minta maaf. Kutipan link ataupun kita panggil penyertaan daerah 10 hari bulan 5. Tarikh penjurian bermula 12 hari bulan 5. Okey, tarikh penjurian 12 hari 5. Maksudnya sebelum 10 tu lah. Ya, betul. Sebelum 12 tu lah. Okey. Baik. Dalam masa terdekat ni, dalam minggu ni ataupun minggu depan, andai kata tak ada juga perjumpaan untuk penyediaan teks ni, okey, Kak Mila akan send dekat Ustaz lah. Contoh teks. Okey, contoh teks yang peringkat kebangsaan. Tapi berdasarkan perbincangan hari tu, berdasarkan perbincangan hari tu, mereka tak bagi hantar teks tu. Kalau hantar pun teks tu, okey, peserta yang daripada sekolah mana-mana pun tak boleh menggunakan teks yang sama untuk pertandingan. Contohnya teks yang dihantar untuk contoh tu, okey, diambil teks tu murid dia akan hafal teks tu. Jadi kalau seandainya ada macam tu, memang kita akan disqualify lah, batalkan lah. Okey. Jelas okey. Rakan-rakan boleh jelas Kemudian ada soalan Kak. Soalan, adakah boleh peserta lelaki dan perempuan menggunakan teks yang sama? Okey. Yang tu dah kertas konsep yang pertama lagi dah jelaskan pada kita. Okey, masih sama. Dia tak boleh teks yang sama. Bidang yang sama boleh. Okey, bidang yang sama boleh, tetapi tak boleh teks yang sama. Kalau bidang akidah dua-dua, satu beriman pada malaikat, satu lagi beriman pada Rasul, boleh. Okey, tapi kalau dua-dua teks yang sama tak boleh. Maknanya kalau bidang yang sama, maknanya tajuk yang berbeza, boleh lah. Ya, boleh. Ya. Okey, seterusnya soalan,
Tarikh pertandingan bila? Okey, untuk maklumat tuan-tuan, kutipan, tuan-tuan jangan isi nama peserta saja nah. Tuan-tuan kena isi nama peserta, nombor MyKit, nama sekolah dan pautan ke YouTube yang diset sebagai unlisted. Maknanya video persembahan peserta telah dimuat naik ke laman YouTube, setkan sebagai unlisted, kemudian copy link YouTube berkenaan dan masukkan ke dalam Google Form penghantaran penyertaan. Saya tak nak macam tahun lepas ada sekolah yang dia aju saya pula kenapa tak menjurikan peserta dia. Saya kata nak juri macam mana, link pun dia tak bagi, dia sekadar bagi nama dan juga MyKit. Mohon maaf tuan-tuan, tahun ni bukan saja di peringkat daerah, peringkat negeri, malah di peringkat kebangsaan syarat dia semakin ketat. Kalau tuan-tuan masih lagi, kita dah masuk tahun yang ketiga, kalau masih lagi isi seolah-olah isi borang survey, itu kesilapan di peringkat kita nah. Kesian kepada peserta kita. Okey. Satu lagi, apa yang mohon cakna lah rakan-rakan semua, kalaulah saya maklumkan dalam grup ketua panitia, apa-apa info, tuan-tuan tolong alert dan tolong follow up dengan pejabat berkenaan dengan surat. Macam yang petang ni ada sekolah yang tak dapat surat. Tu yang saya pelik. Sedangkan surat tu pun saya muat naik di dalam grup ketua panitia. Okey Kak, kita berbalik kepada soalan. Okey, Assalamualaikum. Minta share link video contoh murid terbaik. Kita ada tak Kak? Okey, contoh murid terbaik. Boleh tengok dekat kita punya peserta Kedah tahun lepas. Okey, itu peserta lelaki dan perempuan Kedah tu, itulah yang terbaik. Okey, baik. Yang tu tak apa, saya boleh usahakan sebab sekarang saya tengah kumpulkan berkenaan dengan nyanyian solo, syair dan juga da'i cilik dan member da'i. Saya akan masukkan ke dalam link yang saya bagi hari itu, iaitulah https://bit.ly/panduan adeni 2022. Bahan-bahan yang baru saya akan masukkan ke dalam tu. Kalau tuan-tuan buka sekarang, ada link yang saya dah bagi. Di antaranya link untuk rakaman Google Meet syair, kemudian slide nyanyian solo, dan yang hari ni saya pun akan masukkan di situ. Untuk malam tuan-tuan, saya harap rakaman saya hari ni ada audio lah sebab ada teknikal rasanya hari ni sebab saya pakai tablet. Kalau tak ada, saya akan mohon Kak Mila share slide tadi lah. Untuk saya masukkan ke dalam folder tu, insyaAllah. Baik, boleh Ustaz. Okey Kak Sana, ada soalan lagi? Okey, Assalamualaikum. Tadi kata boleh berhubung terus dengan Kak Mila. Macam mana cara berhubung? Okey, mungkin Kak Mila boleh drop nombor contact number. Okey, kalau nak contact Kak Mila boleh. Okey, ambil nombor telefon ni. Okey, pakai catat nah. Silakan Kak. 012 536 1353. Okey, Kak Mila ulang sekali lagi. 012 536 1353. In case nak tunjuk teks ke, nak bagi Kak Mila check pun boleh, insya-Allah. Okey. Okey, dan satu lagi. Satu lagi Ustaz. Ya, silakan. Okey, kita, daerah kita, kalau kita tengok juri bagi setiap daerah tu, JU bagi setiap daerah, kalau Kubang Pasu dah ada 2 orang, 2-3 orang, Kota Stark paling ramai sampai 3-4 orang. Pendang 2 orang. Kita KMY sampai lah Kak seorang je. Dan di sini Kak nak merayu adik-adik yang ada dalam ni, yang muda-muda ni, kalau betul-betul berminat dengan dengan da'i cilik ni, nak belajar dengan lebih mendalam lagi, Kak Mila nak bawa sama-sama, Kak Mila nak calonkan nama kepada JPN untuk KU daerah kita. Maksudnya bersama-sama dengan Kak Mila. Sebab sekarang ni memang KMY kita seorang je. Kak Mila dah cuba dah nak ajak kawan-kawan yang mana yang berminat, tapi daerah kita ni macam tak ada lah yang betul-betul berminat. Jadi agak ketinggalan lah sebab daerah lain bila pergi meeting perjumpaan JU macam Kota Stark lah. Kota Stark dia akan bawa 2-3 orang ustazah dia. Jadi akan belajar lah benda tu. Jadi lepas ni siapa yang berminat boleh habaq terus dekat Kak Mila.
Jadi ada perjumpaan akan datang mana tahu ni dekat masa terdekat untuk buat teks. Okey, Kak Mila boleh masukkan sekali nama, bagi nama dekat Ustaz Syarul, boleh join sekali. InsyaAllah Kak. Jadi dialu-alukan Setakat ni sangat-sangat. dekat saya ada satu nama, insyaAllah nanti saya panjangkan kepada Kak. Ha ha ha. Ustazah kita, insyaAllah. Okey Kak. Okey. Seterusnya, Assalamualaikum. Bertanya konsep santai macam mana tanpa ada pidato Kak? Mohon pencerahan. Okey, konsep santai. Okey, kalau kita tengok, okey Kak Mila suka kalau Ustazah tengok yang peserta member da'i yang sekolah menengah perempuan. Adik yang pakai baju merah tu dari negeri Perak. Yang tu amat ketara konsep santai dia. Okey, ataupun peserta tahun lepas dari negeri Pahang. Lelaki ke perempuan tak? Perempuan yang duduk atas buai. Lelaki ke perempuan yang duduk atas buai tu? Yang tu dikira santai. Okey, murid kita pun tengok Auni, peserta perempuan tu. Okey, peserta perempuan dengan dia nak balik kampungnya. Okey, yang itu yang dikatakan konsep santai. Okey, variasi teknik persembahan. Pidato adalah salah satu variasi dalam persembahan dia, dalam penyampaian. Jadi, terpulanglah pada ustaz-ustazah kalau nak sampaikan dalam bentuk pidato ke, terpulang. Ataupun dalam bentuk, kita tengok macam tazkirah kat dalam TV. Kan? Macam itulah. Okay? Tak terlalu formal, relax, bersahaja. Itu yang dikatakan konsep santai. Okey, jelas tak? Okey, jelas Kak. Okey, baik. Ada okey, Ustazah Rozana kata lewat dah lepas raya lagi 2 minggu. Tak apa. Macam ni, berkenaan dengan contoh teks tadi, sebagaimana Kak Mila beritahu, yang berbengkel dengan JPN tu pun, itu sebagai contoh. Maknanya kalau kita nak jalan dulu, insyaAllah saya cuba dapatkan contoh yang Kak Mila tunjuk tadi. Kita jadikan tu sebagai panduan, mungkin kita boleh modify dan kita ubah kepada isi dan juga perkembangan isi yang kita sendiri. Okey, insyaAllah. Jangan masa, insyaAllah kalau kita nak kira masa ni sepatutnya di peringkat daerah, negeri mahupun di peringkat kebangsaan dia kena drag sebab sesi persekolahan 2022 pun bagi sekolah menengah terutamanya bulan 4 baru mula. Okey, kalau kita nak ikut masa lah. Tapi tak apa, kita dah biasa dengan gaya kerja yang tiba-tiba berubah, tiba-tiba nak segera ni, dan kita cuba usaha yang terbaik insyaAllah. Dan untuk makluman tuan-tuan, bimbingan pada kali ini yang kita mulakan dengan nyanyian solo, syair dan juga ida'i ini semata-mata untuk membantu tuan-tuan di peringkat sekolah dan juga anak didik kita terutamanya. Jadi saya cubalah sedaya mungkin. Macam pagi ni pun saya ada urusan di typing, penerang balik tadi pukul 1 sampai ready untuk kita sama-sama dalam majlis ni. Okey, tak apa, kita berbalik pada soalan lagi. Adakah penyertaan peringkat daerah terus kutip link video? Ya, betul. Sebagaimana saya terangkan tadi, bila mana saya keluarkan surat untuk pengisian penyertaan di peringkat daerah, tuan-tuan tolong faham lah, jangan isi nama dan mic sahaja. Tuan-tuan kena lengkapkan. Contoh slot da'i cilik. Mesti ada nama peserta, nombor mic, ada tahun dan juga ada link pautan ke YouTube persembahan peserta dan mesti disetkan sebagai unlisted. Okey, berkenaan dengan unlisted ini, saya mohon kepada tuan-tuan, apabila diset sebagai unlisted, tuan-tuan jangan panjangkan pula link berkenaan ke dalam grup sekolah, grup PIBG. 2 tahun lepas saya kongsi lah. 2 tahun lepas, ada salah seorang peserta kita, bukan acara ni, acara lain. Bila kita menjurikan video berkenaan, bila saya tengok view dia dah cecah lebih 100, saya maklum balik kepada jurulatih di peringkat sekolah. Saya kata kalau betul nak wakil daerah ke peringkat negeri, dia terpaksa buat rakaman semula. Kesian kepada peserta kita sebab boleh jadi rakaman pertama itulah yang terbaik, tetapi link itu disebar luas sampai ke grup PIBG. Saya minta maaf tuan-tuan, berkenaan berapa view apa semua ni saya boleh trace, sebab tu saya maklum siap-siap. Dia paling minimal untuk tuan-tuan preview sebelum sampai ke meja penjuran adalah 3 ke 5 preview sahaja. Kalau sampai 10 belah-belah, itu makna link tu saya anggap link tu telah tersebar. Boleh tuan-tuan unlisted, kalau search di YouTube memang takkan naik, sebab tu kita suruh set sebagai unlisted. Melainkan tuan-tuan sini yang sebarkan link berkenaan. Okey.
paste kat sini Ustaz link tu. Okey, tak apa. Saya akan masukkan dalam yang saya sebutkan tadi, nanti saya akan maklum dalam grup FP lah. Sebab bila mana kita endkan sesi ini, maka link tu pun dah akan hilang. Okey, tak apa. Jika peserta menang peringkat daerah, bolehkah untuk menggunakan tag yang sama untuk ke peringkat negeri lah, peringkat seterusnya? Boleh tak Kak? Silakan Kak. Okey. Kalau menang peringkat daerah, maksudnya dia nak pakai link yang sama. Dia nak pakai tag yang sama, makna gaya pencitraan pun yang sama ataupun video yang sama. Yang sama. Okey, kalau peringkat daerah tu dia menang, tetapi ada benda yang perlu diubah, patutnya ubahlah. Ya. Okey, sebab takut sat lagi bila ke peringkat negeri, benda tu memang juri lagi alert benda-benda macam tu. Kalau kata ada kesilapan, cuma kita silapnya kita kadang-kadang disebabkan kekangan masa. Yang peringkat daerah, kita tak sempat dah nak tengok balik, kita nak perbetulkan balik, kita tak sempat nak berbengkel dan kita hantar yang tu juga. Jadi bila sampai ke peringkat negeri, benda tu memang sah-sah lah. Okey, jadi juri peringkat negeri memang lagi terror lah nak kesan. Okey, jadi kalau boleh lah tahun ni yang menang tu, seandainya kita tengok ada yang perlu bertukar, perlu ubah, kalau boleh ubahlah. Tentu je. Okey. Boleh jelas lah tuan-tuan, rakan-rakan. Okey, mohon Ustaz share link panduan Ustaz sebutkan tadi. Okey, saya dah masukkan link tu. Salam link kehadiran dah ada kah? Okey, sekejap lagi saya bagi. Apa perbezaan paling ketara antara bercerita dan da'i cilik? Yang ni sebenarnya kita dah jelas lama dah, tapi tak apa. Kita sila Kak. Dia beza amat banyak. Okey, kalau bercerita dulu dengan da'i cilik, sebenarnya da'i cilik lagi mudah. Okey, sebab kalau bercerita dulu, kita perlukan ada 4 isi. Kadang-kadang nak dapat markah bonus 5 isi. 5 isi, 5 huraian, 5 isu, 5 pengajaran, 5 ayat Al-Quran. Okey, tapi da'i cilik ni tak susah. Satu isi pun dah memadai dah. Satu isu pun dah memadai dah. Tu beza. Lepas tu, bercerita dulu. Okey, bercerita dulu. Okey, kalau kita tengok murid dia lebih kepada mengikut format. Mengikut format yang telah ditentukan. Tapi kalau da'i cilik sekarang, okey, kita tengok dia lebih santai. Tak kisah nak sampaikan dalam bentuk macam mana pun. Nak duduk kursi ke, duduk kat meja ke, duduk kat bawah pokok kelapa ke, nak pergi tepi pantai ke. Okey, dalam konsep santai, dia bagi tazkirah santai, bersahaja. Jadi bezanya memang amat ketara. Kalau bercerita dulu memang tak boleh macam tu lah. Rakaman memang kena rakam kat situ. Tak boleh nak kita nak bercerita depan tu. Sekarang ni tak. Da'i cilik kita boleh rakaman tu asal macam tajuk kita bersesuaian dengan hutan-hutan. Pilah rakam dekat tepi hutan. Pi naik gunung jerai buat rakaman. Tak ada masalah. Kan? Nak pergi tepi bendang. Okey, nak cerita tentang apa ni. Okey, pergi tepi bendang. Dekat sawah. Tak ada masalah. Okey, tu beza. Kalau cerita dulu memang kena 5 isi, 4 isi, 4 ayat Al-Quran, 4 isu semasa. Itulah perbezaan yang amat ketara di antara da'i cilik dengan bercerita. Okey, jelas kot no? Ya, harap rakan-rakan semua jelas no? Syabas dah tanya kepada semua peserta yang masih kekal dalam meet kita pada petang ini, cecah 120 orang. Ustaz boleh ke share rakaman meet hari ini? InsyaAllah saya cuba sebab saya rakam guna tablet. Saya harap audio dia clear lah. Kalau tak clear tu saya mohon maaf dan saya akan cuba dapatkan slide dan juga contoh, kita panggil contoh teks da'i tadi nah. Kak, yang contoh tadi tu boleh digunakan pakai untuk member da'i juga kah? Sama kah? Ya, sama je. Ya, cantik. Memandangkan konsep permatahan daerah sama, maka contoh tu pun adalah terkait lah no, sebenarnya. Ya. Baik tuan-tuan, link panduan pun saya dah edarkan, link kehadiran pun saya dah edarkan. InsyaAllah dalam yang panduan hari ni tu saya akan improve lagi, saya akan masukkan bahan kita pada hari ini. Maknanya kalau tuan-tuan nak buka tu minta masa esok lah, insyaAllah esok ataupun lusa saya akan masukkan sebab saya dah create dalam format Google DOC tu. Okey, ada soalan lagi tak tuan-tuan sebelum kita tamatkan? Makna
sesi soal jawab untuk acara ni yang dinanti-nantikan, sebab kalau acara yang dua yang kita dah lepas pada minggu lepas tu, tiga tiga lima macam tu kita dah boleh stop, ataupun 3:40 hari ni dah ajak. Sampai kan ada jurulatih kita di peringkat sekolah hari Khamis, dia WhatsApp saya, "Ustaz, bila nak mula?" Tanya dia, "Mula apa?" "Dan cilik dah, dan cilik hari Ahad." Dia punya semangat. Tahniahlah kepada ustazah yang berkenaan. Saya masih lagi scroll di ruangan chat. Kalau tuan-tuan ada persoalan boleh kemukakan. Kalau tak ada, kita ada seminit lagi lah. InsyaAllah 3.50 kita stop. Kok Kak Mila ada apa-apa pesanan terakhir sebelum kita... Assalamualaikum Ustaz Khair. Ya, dipersilakan Tuan Guru. Salam. Ana ada satu soalan. Ya, sila. Pertamanya berkenaan dengan pakaian. Adakah pakaian ni kita hanya boleh pakai baju yang seperti yang disebutkan oleh Kak Milah tadi, ataupun kita kata baju yang masih lagi mengikut syariat dan menutup aurat, sebab kita nak ikut tema kita kan? Itu soalan pertama. Soalan yang kedua berkenaan dengan pergerakan. Tadi rakaman Kak Milah dah sebut kita juri mungkin akan ambil mula daripada sebutan, okey, ataupun cakap yang pertama tu. Adakah dengan pergerakan juga akan diambil masa mula dengan pergerakan? Dan satu lagi, adakah pergerakan yang kita kata yang heavy sikit tu boleh tak? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Tuan Guru. Ustaz Yasir. Silakan Kak. Okey, terima kasih Ustaz Yasir dari SK Gurun ke? Betul ke Ustaz Yasir dari SK Gurun? Ya, saya Kak. Alhamdulillah, bagus. Terima kasih Ustaz. Soalan yang memang dinanti-nantikan. Pakaian tu Kak dah sebut tadi. Okey, pakaian mengikut syariat. Okey, yang sopan. Baik. Tadi Ustaz kata kalau ikut tema, contohnya lah kata cerita tu memerlukan dia pakai pakaian, contoh dia kata adab terhadap haiwan. Okey, adab terhadap haiwan. Okey, dia nak pakai pakaian haiwan. Okey, boleh. Tapi Ustaz kena bagi pakai pakaian tu berhati-hati jugalah. Jangan sampai kita kata boleh mengganggu pergerakan dia, boleh menjolok mata. Okey, yang tu pakaian. Tapi kalau kata pada Kak Mila lah, kalau pada peringkat daerah ni tak apa lagi. Kalau peringkat negeri pun rasanya okey lagi kalau nak buat tu, tapi peringkat kebangsaan kita kena bincang balik lah yang tu. Sebab lebih baik lah kalau kita pakai, sebab kan tadi penggunaan prop semua tu tidak boleh mendominasi persembahan. Okay, takut sat lagi over lebih tang prop dia tu, pakaian kostum dia tu. Faham Ustaz no? Maksud Kak Mila macam tu lah. Faham. Nak pakai tak ada masalah. Okey, kemudian pergerakan. Okey, Ustaz tanya tadi masa. Okey, masa 5 minit tu diambil daripada permulaan bercakap. Contohnya anak murid Ustaz nak mulakan dengan lakonan. Okey, lakonan kata bunyi harimau, kabut apa-apalah. Bermula bunyi saja suara, masa bermula. Lepas tu pergerakan. Dia nak bergerak, okey, dia nak bergerak ke kiri kanan, boleh. Tapi jangan sampai orang kata over lah macam Kak sebut tadi. Sampai melompat-lompat, tiduk-tiduk semua tu, duduk atas lantai, kurang bersesuaian. Sebab dia yang tu walaupun tak ada dalam pemarkahan syarat tu, tapi pada dalam juri akan nilai tengok adab. Dari segi adab. Okey, melompat-lompat sampai tak memau kan? Tak bersesuaian lah. Okey, Ustaz Yasir, jelas ke? Ya Kak, jelas. Cuma ada sebab yang saya tanya ni sebab kalau nak kalau nak ikut tema tu macam contoh tema riadah kan, tu saya tanya tu sebab pergerakan dia mungkin ada pergerakan yang macam exercise ke apa ke yang itulah. Okey, boleh. Tapi tak payahlah over sangat, boleh.
Pakaian pun boleh kalau nak pakai pakaian sukan. Okey, sebab dah nama pun tajuk adab riyadhah. Takkan dia pakai baju Melayu, dia nak melompat pula. Okey, boleh yang tu Ustaz. Okey, baik-baik Kak. Terima kasih. Baik sama. Alhamdulillah, jelas. Okey, ada lagi satu. Yang ni berdasarkan disiplin teknikal lah. Rakaman tak boleh dieditkan, ya betul. Memang tak boleh edit bagi semua acara. Macam mana yang dirakam, itulah yang dihantar. Ya betul. Dimuat naik sebenarnya, dimuat naik ke laman YouTube, kemudian disetkan sebagai unlisted dan dihantar hanya link pautan ke video persembahan murid. Link tu hendaklah dimasukkan ke dalam Google Form. Untuk mendapatkan link Google Form tu, saya akan keluarkan satu surat insyaAllah sebelum 10 hari bulan 5 insyaAllah. Okey. Bagi yang belum mengisi kehadiran, sila isi. InsyaAllah hari ini kita akan daftarkan di dalam SPL KPM sebanyak 2 jam. Okey, untuk yang rakan-rakan kita pada minggu lepas bagi 2 acara nyanyian solo dan juga syair, saya dah daftarkan. Dan tuan-tuan doalah, saya tengah usahakan untuk ada lagi satu slot, iaitulah Itaranum. Saya cuba dapatkan jurulatih untuk bagi taklimat lebih kurang macam keadaan yang kita buat hari ini secara Google Meet. InsyaAllah esok saya akan ke sekolah ustaz kita untuk sesi rundingan insyaAllah. Ada lagi Kak pesanan terakhir sebelum kita akhiri? Okey, last kali Kak harap sangatlah tahun ni insyaAllah KMY akan ambil balik kot. Sebab sebelum tahun-tahun sebelum ni KMY peserta sampai ke peringkat kebangsaan. Okey, tahun lepas kita rehat Ustaz. Tahun ni InsyaAllah kita ambil balik. Kalau boleh kita cubalah bagi peserta da'i cilik kita ke peringkat kebangsaan. Jadi mohon sangat Ustaz-Ustazah kalau ada sebarang permasalahan, kalau rasa nak tanya apa pun boleh PM Kak Mila, boleh call Kak Mila. Nak suruh tolong tengok teks ke apa ke, boleh sahaja. Tak ada masalah. Nak tanya Kak Mila, nak tanya kawan-kawan, Kak Mila tak tahu kawan-kawan tahu ke kan. Jadi kalau sahabat-sahabat tanya, adik-adik tanya Kak Mila, insyaAllah Kak Mila boleh tunjuk ajak. Tapi janganlah tanya, janganlah pula kan. Ada macam terlepas Kak Mila minta teks. Minta teks. Aduh, Kak Mila pun pecah kepala nak karang. Cik oi. Jadi boleh nak tunjuk teks bagi Kak Mila tengok dulu. Hak mana yang okey, ada kawan ada adik-adik yang macam tahun lepas minta Kak Mila tolong tengokkan. Okay, insyaAllah boleh, tak ada masalah. Okey, dan satu lagi jangan lupa yang berminat betul-betul tolong kontak Kak Mila, bagi nama dekat Kak Mila, kita akan bawa lah ramai sikit KMY sebab ramai. Kan banyak sekolah KMY, jadi kita kalau boleh pelapis untuk jurulatih ni biar ramai sikit. Kita carilah 4-5 orang kah? Okey Ustaz, yang Ustaz kata tu dari sekolah mana? Sana saya scroll balik. Kalau tak salah SK Sungai Pasir. Dia bertukar ke daerah kita. SK Sungai Pasir ke SK Sungai Pasir kecil? Sungai Pasir. Okey, SK Sungai Pasir. Nanti saya ada kat dalam ni? Okey, kalau ada minta dia kontak Kak Mila lah. Ya, insyaAllah. Nanti saya share kontak dia dengan Kak Ya, baik. Okey Kak. Selesai dah Kak Ya. Okey. Alhamdulillah, ribuan terima kasih diucapkan kepada Kak Mila di atas kesudian berkongsi banyaklah input-input baru yang kita dapat pada hari ini dari sudut teknikalnya, dari sudut pemarkahannya, dari sudut taktikal penjuriannya, bagaimana nak skor markah, dari sudut syarat-syarat pertandingan. Mohon rakan-rakan di peringkat sekolah dapat turunkan syarat-syarat berkenaan, input-input berkenaan kepada anak didik kita di sekolah insya-Allah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua rakan-rakan yang sudi kekal daripada awal hingga akhir. Walaupun pakai layu ni hujung-hujung Okey, saya bagi pihak menganjur sekali lagi mohon maaf seandainya terdapat perkataan yang tidak sesuai digunakan sepanjang mengendalikan sesi kita pada petang ini. Sebelum berakhir, jangan lupa tuan-tuan isi link kehadiran. Yang Kak Mila insyaAllah tak apa Kak, saya isi sebagai penceramah kita. Dan kita peruntukkan 2 jam lah pada hari ini. Tuan-tuan, ada permintaan daripada saya, tolong buka kamera. Siapa yang guna laptop ataupun komputer, mohon tolong screenshot boleh. Sebab saya tablet ni dia cuma masuk 8 sahaja.
Boleh tak kita buka kamera? Boleh Ustaz. Okey, Kak Mas, Ustaz Nasir, siapa lagi? Ustaz Fakhrul, Ustaz Zahatun, Ustaz Anwar. Kena siapa yang guna laptop ataupun ni minta screenshot, nanti share dengan saya. Okey, boleh nak? Kau tengah duk bersiap? Pakai tudung ke apa ke? Kau pakai Siti Khadijah? Okey, ready nak? Saya kira siapa yang nak tolong screenshot, nanti share dengan saya nah. Okey, saya kira 1, 2, 3. Tuan-tuan jangan tengok keyboard, tuan-tuan tengok kat mana lens ataupun kamera di laptop masing-masing lah. Okey, lagi 1, 1, 2, 3. Okey, terima kasih semua. Sama-sama kita akhiri sesi kita pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Mila dan semua rakan-rakan, termasuk pegawai Kak Mas dan juga Ustaz Nasir yang berada di PPD. Sekian dahulu untuk hari ini. InsyaAllah sehingga bertemu lagi. Bagi bimbingan e-Taranum, insyaAllah surat akan menyusul jika sesi perbincangan berjaya esok. InsyaAllah saya target esok saya akan ke sekolah Ustaz berkenaan. Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.